are wondering who we are and why we are here, it's really quite simple. It began with the introduction of algebra, where it has come from, and how it has developed over 1,000 years to its modern form. The story of our research to answer these questions of the story of algebra. In this video, we will see how algebra is developed by great men of mathematician. Our story begins. Pada zaman kuno, kira-kira antara tahun 1800 hingga 1600 sebelum Masehi, terdapat sebuah tamadun yang terkenal dengan kemajuan matematiknya yang cemerlang. Tamadun ini ialah Babylon, yang mana perkataan Babylon itu sendiri berasal dari bahasa Akadia, iaitu Babilu. Ia membawa maksud pintu masuk dewa. Ilmu algebra, yang merupakan cabang penting dalam matematik moden, pertama kali diperkenalkan oleh orang Babylon. Mereka tinggal di kawasan yang kini merangkumi Iraq, timur Syria, tenggara Turki, dan barat daya Iran. Orang Babylon dari tamadun Mesopotamia merupakan antara yang pertama dalam dunia yang mengembangkan sistem penulisan berasaskan huruf. Sejak abad ke-19, para ahli arkeologi telah mula menggali sisa-sisa bandar tamadun Mesopotamia, menemui beratus-ratus ribu tablet tanah liat. Antara penemuan ini termasuklah beberapa tablet matematik yang menarik. Beberapa daripada tablet menggunakan matematik untuk menyelesaikan masalah-masalah saintifik dan undang-undang, seperti mengira masa gerhana atau memecahkan isu berkaitan pembahagian harta pusaka. Manakala tablet yang lain dikenali sebagai teks masalah, direka dengan terperinci untuk berfungsi sebagai panduan pembelajaran atau buku teks. Orang Babylon merupakan pakar dalam menggunakan sistem penomboran seksagesimal, di mana angka-angka dinyatakan dalam pangkat 60. Kecekapan mereka dalam sistem ini telah memberi sumbangan penting kepada kemajuan ilmu algebra. Ahli matematik Babylon kurang mengamalkan penggunaan simbol kerana mereka lebih cenderung kepada aljabar retorik, di mana simbol-simbol tidak digunakan untuk mewakili nombor yang tidak diketahui. Kaedah yang mereka gunakan untuk menyelesaikan masalah yang diajarkan adalah melalui contoh-contoh praktikal dan tidak banyak memberikan penjelasan yang spesifik. Kita mendapat sebahagian besar pengetahuan tentang matematik Mesir kuno, termasuk bidang aljabar, dari papirus-papirus seperti papirus Ring yang disusun kira-kira tahun 1650 sebelum Masehi. Antara papirus yang paling terkenal ialah papirus Ahmes. Namun, yang menariknya, perhatian pertama yang kita peroleh daripada teks-teks ini ialah bahawa orang Mesir tidak sehebat jiran mereka di Mesopotamia dalam bidang matematik.
Rekod-rekod yang ada tidak menunjukkan pencapaian yang sehebat dalam amalan matematik Mesir berbanding dengan tamadun sebaya mereka di Mesopotamia. Orang Yunani percaya bahawa warisan matematik mereka berasal dari Mesir, tetapi aritmetik Mesir sebenarnya jauh lebih primitif daripada Mesopotamia. Mereka menggunakan kaedah yang kaku untuk mendarab dengan berulang kali menggandakan salah satu nombor dan kemudian menambah bersama beberapa langkah perantaraan. Meskipun berkesan, kaedah ini kelihatan agak tidak efisien dan janggal. Algebra Mesir menggunakan timbunan simbol untuk nilai yang tidak diketahui, diungkapkan sebagai timbunan dan kemudian diselesaikan. Mereka menggunakan kaedah yang dikenali sebagai method of false position untuk menyelesaikan masalah linear dalam satu pemboleh ubah secara retorik tanpa menggunakan simbol-simbol secara bertulis. Ini terlihat dalam penyelesaian masalah seperti yang terdapat dalam papirus Amas, di mana masalah diuraikan dan diselesaikan dengan menggunakan ungkapan lisan tanpa notasi matematik seperti yang kita gunakan hari ini. Papirus Kairo yang ditulis sekitar 300 sebelum Masehi menunjukkan bahawa orang Mesir telah mampu menyelesaikan beberapa masalah yang setara dengan sistem dua persamaan darjah kedua dalam dua pemboleh ubah yang tidak diketahui. Walau bagaimanapun, mereka masih menghadapi kesukaran dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan pecahan, menunjukkan kelemahan dalam bidang algebra pada masa itu. Yang paling mengagumkan tentang matematik Mesir adalah meskipun sistem matematik mereka agak mudah, namun mampu menyokong pencapaian budaya Mesir yang termasyhur dalam seni bina dan kestabilan sosial yang tinggi. Ini merupakan pencapaian luar biasa di mana Mesir dapat mencapai kejayaan besar dengan menggunakan sistem matematik yang sederhana tetapi memadai bagi keperluan mereka. Pada abad ke-7 dan ke-8, orang Arab disatukan oleh Nabi Muhammad, meluaskan kuasa mereka dari India hingga Afrika Utara dan Spanyol. Pada abad-abad seterusnya, khususnya abad ke-14, mereka menjadi penjaga ilmu dan sains di dunia barat, menyumbang kepada kemajuan sains yang ketara. Sumbangan terpenting orang Arab ialah pemeliharaan ilmu pengetahuan Yunani pada pertengahan abad terakhir dan penterjemahan karya-karya tersebut yang memberikan sumbangan besar kepada pengetahuan moden. Mereka juga menghasilkan karya dan sumbangan sendiri yang signifikan. Orang Arab mengambil sistem nombor Hindu dan meningkatkannya, mencipta sistem pernomboran Hindu-Arab serta menghantar algoritma dan operasi penyelesaiannya ke Eropah sekitar tahun 1200. Arab, seperti orang Hindu, menggunakan nombor irasional, tetapi mereka menolak penggunaan nombor negatif walaupun memperoleh pengajaran daripada Hindu. Ahli matematik Arab adalah di antara yang pertama menyumbang kepada kemajuan dalam algebra. Perkataan algebra berasal dari judul buku teks Hisab Al-Jabar wal Muqabalah, ditulis sekitar 830 oleh ahli astronomi dan matematik Muhammad Ibni Musa Al-Khawarizmi. Algebra orang Arab pada masa itu adalah sepenuhnya retorik. Mereka mampu menyelesaikan persamaan kuadratik, mengenal pasti dua penyelesaian termasuk nombor irasional, tetapi kebiasaannya mereka menolak penyelesaian negatif. Al-Khawarizmi dikenali sebagai pakar dalam matematik, astronomi dan geografi, juga dikenali sebagai bapa algebra. Omar Khayyam, seorang ahli matematik Parsi dari tahun 1050 hingga 1130, memberi sumbangan penting dalam penyelesaian persamaan kubik dengan menggunakan kaedah geometri, khususnya melalui persilangan antara konik. Tamadun Barat. Mengikut penemuan sejarah, algebra mula dikenali di negara-negara barat pada awal abad ke-12. Pada waktu tersebut,
Para pelajar Eropa mulai menerjemahkan algebra dari bahasa Arab ke bahasa Latin. Antara pelajar Eropa tersebut ialah Johannes Huspalensis, Geraldo of Kerman, Adelard of Bath, dan Robert of Chester yang hasil terjemahannya terkenal begitu meluas. Di dunia barat, matematik lebih banyak dipengaruhi oleh karya Al-Khawarizmi dibandingkan dengan karya penulis pada abad pertengahan. Sistem bilangan Arab yang diperkenalkan oleh Al-Khawarizmi membawa perubahan dalam komposisi dan ciri-ciri matematik serta menjadi revolusi proses perhitungan pada abad pertengahan di daratan Eropah. Antara tokoh tamadun barat dalam bidang matematik adalah Leonardo Fibonacci Pisa dengan hasil karyanya Liber Abaci. Menurut sejarah, beliau telah mengembara ke beberapa wilayah Islam seperti Algeria, Mesir, Syria, dan beberapa lagi wilayah. Sekembalinya beliau ke Itali, beliau telah menghasilkan karya-karya penting dalam bidang aljabar dan geometri Euclid. Fibonacci telah menyebarkan sistem angka Arab di Eropah dengan penerbitan bukunya Liber Abaci yang diterjemahkan dalam kitab penyerahan. Hasil karya yang seterusnya adalah ditulis oleh Girolamo Cardano, yaitu Al-Magna yang telah diterjemahkan ke dalam The Great Art yang mengandungi teknik untuk menyelesaikan persamaan kubik dan kuadratik. Tamadun Hindu. Perkembangan matematik Hindu adalah dipengaruhi oleh kejayaan Grek. Sebagian besar matematik Hindu telah didorong oleh bidang astronomi dan astrologi. Sifar yang telah ditemui ketika tamadun Hindu ini dibahas dalam menyelesaikan operasi yang melibatkan nombor. Bukan itu sahaja, tamadun Hindu juga telah memperkenalkan nombor negatif untuk mewakili hutang. Brahmagupta merupakan orang pertama yang telah menggunakan nombor negatif, dan Bhaskara pula telah menemui nombor positif yang mempunyai dua akar. Orang Hindu telah menunjukkan kaedah dan prosedur yang melibatkan nombor tidak rasional. Seorang ahli matematik India, yaitu Baudayana, dalam Baudayana Sulba Sutranya telah menemui kembar tiga Pythagorean secara algebra. Sistem algebra pada zaman tamadun India telah berkembang pada abad ke-5 Masihi dan dikenali sebagai ganitan yang bermaksud The Other Mathematics. Mereka telah mengembangkan beberapa simbol yang boleh mengklasifikasikan algebra Hindu sebagai simbolik. The Bakshali manuskrip telah ditulis pada zaman India Purba menggunakan bentuk algebra, menggunakan huruf-huruf dan tanda-tanda lain. Manuskrip ini juga mengandungi persamaan kubik dan kuadratik, penyelesaian algebra pada persamaan linear dengan sebanyak 5 yang tidak diketahui, rumus matematik umum untuk persamaan kuadratik. Seorang ahli matematik India yaitu Brahmagupta dalam karyanya Brahma Supta Sihanta telah menciptakan kaedah Chakravala yang telah menyelesaikan tidak tentu persamaan kuadratik termasuk persamaan Bell. Brahmagupta merupakan seorang ahli matematik India yang paling penting pada masa itu. Buku ini mengandungi maklumat tentang fenomena astronomi dan matematik. Beliau telah memperkenalkan konsep asas matematik. Brahmagupta juga telah digelar sebagai Ganita Cakra Chudamani yang bermaksud mutiara di kalangan ahli matematik, the gems in the circle of mathematicians. Seterusnya, tamadun Cina. Dalam tamadun
Cina, terdapat 9 bab tentang seni matematik yang dikenali sebagai Nine Chapters, merupakan salah satu teks matematik Cina yang terawal dan terpenting. Ia juga dikenali sebagai aritmetik dalam 9 bahagian. Nine Chapters mengandungi 246 masalah yang meliputi berbagai topik seperti cukai, survei, kejuruteraan, dan geometri. Teks masalah Mesopotamia dan Nine Chapters mempunyai banyak persamaan selain daripada segi gaya. Kedua-dua tidak mempunyai teori matematik am yang menyeluruh. Ahli matematik Mesopotamia dan China menggunakan pendekatan yang lebih kurang sama antara hasil yang tepat dan anggaran yang baik. Pengarang Nine Chapters terampil dalam menyelesaikan pelbagai persamaan. Mereka cekap dalam memanipulasi nombor bulat positif, pecahan, dan bahkan nombor negatif. Ahli pengarang matematik Cina juga memiliki minat mendalam dalam persamaan tak tentu, di mana terdapat lebih banyak yang tidak diketahui daripada persamaan yang diberikan. Perkembangan algebra memberikan sumbangan yang penting kepada generasi saat ini, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi dan struktur bangunan. Guru harus memberikan penekanan dan penyampaian yang efektif terhadap ilmu matematik ini kepada murid-murid, sehingga mereka dapat lebih menghargai penemuan-penemuan ahli matematik terdahulu dan mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dengan baik dalam konteks masa kini.